Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baca doa. Siapa nak baca doa pagi ni? Siapa nak baca doa? Cepat. Wadah baca doa lah Wadah. Sebab Wadah orang tamu masuk ni kan. Tu baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wahjur alaina min khaza'in ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa li ulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Okay, thank you Wadah. Baik, jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas lah. Okay, so kita nak sambung lagi lah. Sambung lagi yang semalam tu ada lagi apa? Ada lagi satu lagi lah sambungan untuk yang kita dah belajar ni. Okay. So untuk yang ni aplikasi elektrolisis dalam industri lah. Okay, dia ada 4. Dia ada 4 aplikasi dalam industri. Okay, tengok satu-satu. Okay, yang pertama adalah pengekstrakan logam. Yang kedua penulenan logam. Okay. Yang ketiga penyaduran. Yang keempat ada tambahlah elektropenggumpalan. Okay, maksudnya macam mana dia nak rawat. Dia nak rawat air sisa tersebut. Okay, nak rawat menggunakan aplikasi elektrolisis. Maksudnya dia menggunakan elektrik dan mengaplikasikan perubahan-perubahan cas yang ada dalam yang akan berlaku dalam elektrod lah. Okay. Okay, baik. Kita tengok yang pertama, pengekstrakan logam. Okay. Kamu dah belajar ke yang siri kereaktifan logam ni masa tingkatan 3? Belajar kan? Ingat lagi tak? Siri kereaktifan logam yang dia susun logam-logam tersebut ikut siri kereaktifan. Yang paling reaktif duduk di atas, yang paling tak reaktif duduk di bawah. Ingat tak? Okey. Logam seperti, okey, kamu tengok dari sini lah. Okey, kalau tak ingat saya ada di sini. Okey. Ni. Ni Allah tak tengok pula. Dia lebih kurang je, dia lebih kurang sama macam siri elektrokimia kan, yang ion and ion dengan cation tu sama saja, tapi cuma yang tu nama dia dalam bentuk cas. Okey, yang ni namanya dalam bentuk logam, tapi susunannya sama lah. Tapi kalau yang siri kereaktifan ni dia lebih banyak lah. Dia lebih banyak dia punya logam yang dia letak dalam tu. Okey, so kalau kamu tengok sini, yang ni. Ini dah siri kereaktifan. Okay. Siri kereaktifan yang ni. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini. Okey, nak bagi tahu kata. Okey, untuk elektrolisis, mana-mana logam yang berada di atas karbon. Karbon kat sini kan? Ini karbon. So, mana-mana logam yang berada di atas karbon, kita guna kaedah elektrolisis. Kita guna kaedah elektrolisis lah. Okey, pengekstrakan. Kita ekstrak guna kaedah elektrolisis. Okey, logam yang berada di bawah dia, yang ni kita guna kaedah penurunan ataupun pemanggangan. Kita minta bantuan karbon lah. Okey, yang mana-mana logam berada di bawah karbon, kita guna karbon sebagai ejen penurun. Okey, kalau yang duduk di atas ni tak boleh pakai karbon lah sebab mereka yang dekat atas ni, mereka lebih reaktif berbanding karbon. So, dia kena guna bantuan elektrolisis. Okey, inilah. Jadi contoh nama logam kat sini dia bagi apa? Okey, kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium diekstrak daripada bijinya atau garamnya secara elektrolisis leburan biji atau garam tersebutlah. Okey, contoh macam kita ada biji aluminium kan. Okey, biji aluminium. Okay, bila sebut biji kat depan ni, maksudnya aluminium itu dia masih terikat dengan oksigen. Okey, kita nak aluminium sahaja. Okey, kita tak mau
oksigen tu. So biji aluminium dia punya nama dia adalah aluminium oksida. Apa-apa biji dekat belakang dia kamu tambah oksida sahaja. Aluminium oksida. Okay. So kita nak pisahkan dia. Kita nak yang ni saja, yang ni kita tak mau, oksigen kita nak buang. So kita guna kaedah pengekstrekan logam dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Elektro ni maksudnya elektro means elektrik. Kan kita guna elektrik lah. Elektrik. Okay. Lisis ni maksudnya, lisis ni belakang ni, ini maksudnya break. Pecah. Okay, kita pecahkan dia. So elektrolisis maksudnya kita memecahkan sesuatu sebatian kepada unsur-unsur asalnya dengan menggunakan bantuan elektrik. Okey, ni untuk yang di atas kabel lah. Okey, yang di bawah kabel tu kita tak pakai kaedah elektrolisis, kita pakai kaedah kita guna kabel lah dalam relau bagas. Cikgu tak ingat lah, kamu cikgu tak pasti dah silibus kamu ada relau bagas. Ada tak, Wardah? Relau bagas. Ha? Kenapa? Kamu punya silibus ada tak yang relau bagas? Tak nak dengar apa. Tak ada dengar yang ada gambar raja ni saat kita tunjuk lah. Tu ni untuk kalau logam-logam yang berada di bawah karbon. Okay. Sana. Yang sini kamu ada lah. Ni macam ni. Ni. Okay. Yang ni kalau logam-logam yang berada di bawah karbon. Kita guna yang ni, guna relau bagas. Okay. So kita ekstrak, kita ambil contoh ni dia pakai biji besi kan. Biji besi, so maksudnya besi oksida. Kita nak besi saja, oksigen kita nak buang. So kita guna ni lah, kita guna bantuan karbon ni, karbon. Okay. Kita masukkan karbon adalah benda-benda lain kita masukkan. Okey, ni maksudnya untuk logam yang berada di bawah karbon. Logam yang berada di atas karbon kita guna kaedah elektrolisis, pengekstrekan logam secara elektrolisis. Okey. So gambar rajah dia, gambar rajah dia yang ni. Gambar rajah pengekstrekan secara elektrolisis. Yang ni. Okey, this one. So kamu tengoklah. Okey, nampak ni setup dia. Setup dia sama juga, dia ada elektrod, dia ada elektrolit. Okey, dia basic elektrolisis tu ada. Dia ada anode, setiap elektrod tu dia ada anode dan juga kathod. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, yang dekat atas ni, ini adalah anode lah. Dia pakai grafit kat sini. Okey, ada pakai grafit. Ada yang pakai karbon. Tapi samalah dua-dua. Okey, dekat bawah ni, ni yang dekat yang warna hitam, dekat tangki dia, dasar tangki dia, ini adalah kathod. Okay, elektrod grafit, kathod lah. Okay, jadi kamu tengok di sini dimasukkan, okay, dia masukkan leburan aluminium oksida sebagai elektrolit. Benda yang kita nak proses tu, yang tu lah kita guna sebagai elektrolit. So kita nak proses aluminium, maksudnya biji aluminium kan, so masukkanlah aluminium oksida di dalam ni lah. Aluminium oksida ni ataupun bahasa lainnya bauksit. Bauksit. Okay, dan kita masukkan kriolit. Kriolit ni dia fungsi dia sebagai dia untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida ni. Okay, so sambung bekalan elektrik. So bila kita ni lengkap, aluminium lebur ni akan turun ke bawah tangki ni, dasar tangki ni. So dia akan di-discharge lah daripada sini. Bukan discharge, dikeluarkan aluminium tu sahaja daripada sini. Gas oksigen akan terbebas ke anode. Okay, so dia dah asingkan lah. Okay, faham tak ini kelas? Okay. Baik. Seterusnya yang kedua, okey, yang kedua adalah penulinan. Okey, logam yang tidak dalam penulinan, logam yang tidak tulen dijadikan anode manakala logam tulen dijadikan kathod. Semasa elektrolisis, logam pada anode akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Ion ini kemudian akan bergerak ke kathod untuk dinyahcas dan terenak pada kathod sebagai logam tulen. Maksudnya setup dia lebih kurang macam ni lah. Okay, setup untuk penulinan. Okay, terminal bateri kita. Okay, lepas tu kita ada elektrod, which is the logam lah. Okay, nikel. Okay. So yang ni adalah anode.
Yang ni adalah katok. Ni basic lah. Yang basic elektrolisis. So anode ni kita guna logam. Logam tulen ke logam tak tulen? Kelas anode. Okay, kita letak. Okay, kalau kamu tengok sini, logam yang tak tulen lah. Okay, logam yang tak tulen. So logam tak tulen. Logam tak tulen kita letak sini. Okay, this one kita letak logam tulen di anode. Okay, so maksudnya kat sini kata kalau cikgu nak pakai nama logam lah, cikgu nak pakai argentum. So dekat anode ni cikgu letak argentum tak tulen, Ag tak tulen lah, cikgu letak singkatan lah, boleh lah. Okay, katok ni cikgu pakai argentum tulen. Okay, so nama elektrolit yang cikgu nak letak dalam bikar ni, cikgu letak larutan argentum nitrat. Nama elektrolit dia mestilah nama sama dengan logam yang kita nak tulenkan tu lah. Ni. Tak boleh lah. Ni kita pakai kepingan argentum kan. Argentum tiba-tiba kita nak pakai larutan cuprum 2 sulfat. Tak boleh lah. Okay, dia kena mengandungi sama nama dengan dia punya logam yang kita nak. Okay, logam tak tulen ni maksudnya dia ada campuran lah. Dia campuran. Maksudnya dalam logam tu dia bercampur. Dia bercampuran dengan logam. Lepas tu dia ada benda asing. Okay. Dia ada benda asing. So kita nak perasingkan depa, kita tak mau benda asing ni, kita nak logam tu saja. Jadi bila di akhir eksperimen, okay, bila di akhir proses penulinan, kita akan dapati, kamu akan buat pemerhatian lah. Okay, cikgu kira lah. Dia punya pemerhatian. Okay, pemerhatian kamu akan dapati yang logam tak tulen ni dia akan jisim dia menipis. Okay. Yang logam tulen ni dia akan jadi menebal lah. Dia membesar. Sebab apa? Sebab bila dalam kes ni kita akan dapati ion ni, ion argentum ni dia akan mengion lah. Elektron argentum ni dia akan mengion. Dia akan jadi cas, dia buat keluar cas dia. So sebab tu makin lama dia jadi makin nipis. Kan? Kalau benda asing dia akan jatuh bawah. Dia akan jatuh bawah. So yang ni nak pergi mana? Dia pergi parking sebelah ni. Dia terenak. Atom kan dah jadi ion, dia nak pergi kawan sebelah, pergi katot jadi atom lah. Bila dia akan jadi atom, so dia akan terenak pada katot. Sebab tu jisim dia bertambah tu dia makin menebal. Ataupun jisim bertambah. Maksudnya kat sini dia perasing dah duduk sebelah, tulen duduk sebelah. Tu yang dimaksudkan dengan penulinan. Okey. Baik. Yang ketiga, okey ni ya. Dah settle. Penulinan raja. Okey ni. Samalah kalau yang ni dia bagi contoh apa? Cuprum kan. Dia bagi contoh cuprum lah kat kamu. Okey, nampak tak ni? Cikgu tak ada besarkan lah pula. Okay, dia bagi cuprum. Tu. Okay, dia bagi contoh cuprum kat kita. Nampak tak? Okay, cuprum tak tulen duduk di anode, cuprum tulen duduk di katot. So esok jangan hafal lah, tak semestinya dia duduk sebelah kiri tau yang tak tulen ni. Kamu tengok dia bersambung, kamu tengok dia sambung dekat terminal bateri yang mana? Terminal bateri positif atau terminal bateri negatif tu, itulah anode katot. Okay. So ni lah cuprum tulen duduk sebelah. So nampak tak dia ni dia jisim berkurang, yang ni jisim bertambah. Okay, nama elektrolit dia sama nama dengan dia kan. Larutan cuprum tu sulfat. Sebab kita pakai cuprum. Okay. Baik. Okay, settle penulinan. Baik, seterusnya yang ketiga, penyaduran. Okay, dalam proses penyaduran logam, okay, emas, platinum atau perak disadur pada logam lain untuk menjadikan, ni keyword dia. Maksudnya kalau soalan tanya, apakah fungsi penyaduran ni? Yang pertama, menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik. Dan juga yang kedua, tahan kakisan. Ini dua kelebihan ataupun fungsi penyaduran. Kenapa kita nak sadur? Okay, contoh dalam gambar ni cikgu bagi, kata kalau
Okey, sama jugalah setup elektrolisis dia. Okey, bateri kita. Okey, lepas tu kita ada logam lah. Okey, lepas tu kata kalau cikgu nak pakai kunci kan. Kunci cikgu tak kan cikgu nak kunci kereta kan. Okey, kunci. So, cikgu sadurkan kunci ini dengan apa contohnya? Dengan emas kau kayu sangat tak tahu nak pergi mana emas kan. Cikgu sadur kunci dengan emas. Okey. Jadi sama jugalah ini adalah anode. Okey. Anode. This one adalah cathode lah. Okey. Jadi yang dekat anode ni kita letak logam penyadur. Logam penyadur lah. Contoh nak sadur kunci dengan emas, letaklah kepingan aurum ataupun kepingan emas kat sini. Okey. Kita nak sadur contohlah warna kuprum ke warna perang kan. So cikgu nak buka kunci, cikgu nak letak warna kuprum, warna perang kan. So cikgu letaklah kepingan kuprum dekat sini. Nah, so logam penyadur. Okey, dekat katot kita letak benda yang nak disadur tu lah. Benda yang nak disadur. Kunci boleh jadi ataupun cincin kan. Cincin dah berkarat. Nak pergi tambah emas kan. Ataupun kalau berkarat maksudnya macam cincin tu macam warna dia macam dah pudak ke apa-apa. So boleh pergi tempat emas. Okey, tu maksudnya aplikasi penyaduran dalam industri lah. Okey, katot lah benda yang kita nak sadur. Boleh jadi kunci, boleh jadi cincin, boleh jadi paku, ikutlah. Okey, dan nama elektrolit dia ni sama juga dia mesti dalam keadaan ni. Okey, nama dia mesti sama nama dengan kawan ni. Contoh cikgu nak sadur dengan kuprum kan. So nama anode cikgu adalah kepingan kuprum. Kan, kepingan kuprum. So nama larutan kuprum tu sulfat. Okey. Dia bergantung kepada ni logam penyadur. Dia tak ada kena-mengena kat benda apa. Kat tak kisahlah pakai kunci besi ke, kunci apa, kunci argentum ke apa ke, tak ada kena-mengena. Dia tengok ini, dia tengok logam penyadur lah. Okey. Baik, kemudian aplikasi tengok gambar raja lah. Okey, penyaduran. Ni. Kenapa? Kita tepi pula. Macam mana pergi tengok? Okey, sini. So nampak lah. Ni tengok dia bagi contoh sudu kan. Sudu. Okey, dia bagi sudu. Okey, dia bagi sudu kat sini kamu tengoklah. Anode. Dia pakai argentum lah. Dia pakai kepingan argentum. So di katot dia letak benda yang dia nak sadur iaitu sudu. So kamu tengoklah. Okey, argentum ni dia akan mengion. Dia akan keluarkan cas dia. Nampak tak? Dia akan keluarkan cas dia jadi ion argentum. So ion argentum tu dia akan pi lah kat kawan sebelah dia. Kan dia akan parking dekat sudu tu. So ion argentum tertarik kepada sudu besi. So ion argentum menerima elektron daripada anode dan terenam. Dia akan terenam lah, dia akan jadi atom balik lah. Kat sini dia tukar jadi ion. Okey, bila dia pi sebelah dia akan tukar balik jadi atom. Pepejal lah. Bila pepejal makna kata dia dah terenam lah, dia akan melapisi, menyaduri. Dia akan sadur keliling paku tersebut. Okey, paku pula sudu lah. Okey, sudu. Argentum, okey, argentum tu ni lah. Okey, argentum tu silver lah, silver. Kan, okey, baik. So, tu yang ketiga. Yang keempat, yang ni aplikasi dalam industri lah. Elektropenggumpalan, di mana kita mengolah air sisa dengan menggunakan kaedah elektropenggumpalan. Okey, yang ni cikgu dah cari video dekat YouTube kan. Okey, kok kamu nak tengok. So kita tengok kat sini. Okey, dalam elektropenggumpalan, satu teknik inovatif untuk merawat air sisa. Dia ada dua proses dalam elektropenggumpalan. Yang pertama elektrolisis, yang kedua penggumpalan. Kita tengok dia contoh apa kat sini. Okey, so sama juga. Okey, nampak dia ada terminal positif, terminal negatif. So this one anode lah. Kan anode, this one sebelah ni katot. So anode dia contoh logam lah, dia pakai kepingan aluminium. Okey, katot contohnya dia pakai karbon.
Electrocarbon. Jadi kamu tengok di sini elektrolisis dia ada contoh apa? Di anode elektrod logam seperti aluminium mengayon. Nah, mengayon ni maksudnya kata dia offer diri dia jadi cas. Nampak? Okay, so ni nampaklah dia jadi cas. So dia jadi cas, jadi Al3+. Okay, banyaklah dia akan mengayon. Okay, di katod, ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas untuk membentuk gas hidrogen. Okey, membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. So pembebasannya hidrogen. Okey, hidrogen. Okey, kemudian seterusnya berlaku proses penggumpalan. Okey. Penggumpalan berlaku apabila aluminium tadi, dia ada ion lah, ion aluminium. Dia akan bergabung dengan ion hidroksida dan bahan pencemar. 3 tu menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flow. Ini flow ni. Nampak? So dia gabungan. Dia gabung, okay, warna hijau ni aluminium, ion aluminium. Warna hijau ni, hijau ion aluminium. Okey, kemudian yang warna merah ini adalah ion hidroksida. Ion hidroksida ni wujud dalam air lah. Okey, kan air larutan kan? So yang ni adalah kita punya sisa-sisa lah. Okay, dia label tak tu apa dia, warna hitam tu. Okay, bahan pencemar lah, bahan pencemar yang ada dalam air sisa. So bergabung menjadi flow. Flow ni dia akan dibawa ke peringkat seterusnya dengan bantuan gas hidrogen lah. Okay, dia akan dibawa ke next step dengan bantuan gas hidrogen. Okay, so flow yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air. Flow yang lain tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okay, ini dia punya maksudnya macam mana cara dia asingkan. Okay, cara dia asingkan. Saya tengok video ni. Cikgu nak play video kat YouTube ni, kamu dengar suara dia saat ni. Nah, cikgu nak. So dia jadi mute. Dia macam mana? The wave ionic system uses a... Dengar suara tak? Dengar. Dengar okey. Electrocoagulation enhanced filtration technology to remove total suspended solids, heavy metals, emulsified oils, bacteria, and other contaminants from water. This system is suited for applications such as oil and gas produced water, mine process water, industrial storm and wastewater, and construction stormwater. The wave ionics process consists of 3 key steps: electrocoagulation, solid separation, and filtration. Depending on the influent water characteristics and the effluent water quality goals, additional process steps and equipment may be easily integrated into the overall process to provide project-specific enhancements. Prior to treatment, water is collected in a source for processing through the system. The electrocoagulation, or EC system, consists of 3 primary components: a power supply, the EC cell housing, and the EC electrodes. As water passes through the EC cell, multiple reactions take place simultaneously. First, on the surface of the anode, a metal ion is driven into the water. Second, on the surface of the cathode, water is hydrolyzed into hydrogen gas and hydroxyl groups. And third, electrons flow freely from the cathode to the anode, which destabilizes surface charges on suspended solids and emulsified oils. As the reaction begins, metal ions complex with hydroxyl groups and form large flocks that include metals and other contaminants. Suspended solids and emulsified oils are readily entrained within the flock because of the destabilized surface charges. Finally, the hydrogen gas bubbles help to separate and lift the flocks. These cooperative reactions are what make the EC process so effective and efficient. As water leaves the EC system, it enters a series of settling tanks. Here, the effects of the EC reaction are further accelerated. The flocks generated during the EC process begin to react with each other and form larger flocks that can float or settle out of the water column.
Kamu nampak tak kan? Dia yang sikit-sikit vlog tadi bila dia kumpul dia jadi banyak macam ni kan? Ni next step lah, tak ada lembu kamu kan? Finally, water enters the last compartments of the settling tanks and is directed to the filtration system. As water enters the media filtration system, it flows down through a bed of glass media. Larger particles are trapped on the top of the media bed as effluent water exits the filter at the bottom. The media filter is periodically backwashed to the source to reduce operator maintenance. If enhanced filtration is required, ultrafiltration technology can be utilized in place of media filtration to provide a 10x improvement in filtration. Before leaving the system, the water passes through an auto-actuated valve that analyzes real-time water quality in order to ensure that the effluent water meets all operator programmable targets. Finally, this entire treatment process is controlled by a process automation system complete with a touchscreen controller. This system minimizes labor and keeps operators aware of critical process diagnostics by sending out phone or email alerts during system operations. To learn more about the Wave Ionic system or any of our other water treatment technologies, please visit our website or contact us. Okay, faham tak kelas? Faham tak? Okay, Wave Ionic kan? Ana sama lah. Okay, okay. Clock. Okay. Boleh. Baik, so tengok buku kerja kita. Habis lah. Aplikasi elektrolisis dan industri yang cukup lambat. So minggu depan kita bincang, kita belajar tentang sel elektrokimia pula. Sel elektrolisis dah siap kan? Okay, sel elektrolisis dah siap. Okay, kita akan masuk sel elektrokimia. Minggu depan lah ada lagi berapa topik yang terakhir untuk bab ni. Okay. Sel kimia. Okay. Baik, okay. So, tengok buku kerja kamu. Siapa yang semalam ni? Muka surat berapa? Okay, cikgu bagi masa 5 minit. Jawab dulu. Muka surat 86. Okay. Okay, kamu jawab dulu lah. 86. Tarikh jangan lupa letak. Berapa bulan hari ni? 19. 19/5. Hari apa ni? Hari Rabu. Untuk yang baru masuk, okay, cikgu dah terang tentang aplikasi elektrolisis dalam industri. Okay. Buku teks kamu, muka surat ni. Dah kenapa? Muka surat 191. Cikgu dah terang habis dah. 191 dengan 192 ni. Okay. Sekarang ni cikgu bagi masa lah untuk kamu belajar jawab. Buku kerja muka surat 86. Okay. Kita bincang.
Okay, dah siap belum? You all dah siap belum? Okay, nombor 1 pengeksrekkan bagi Azrina jawab boleh? Azrina? Hello, Azrina. Hello. Tak dengar kau? Azrina, dengar tak? Okay Azrina. Apa nama? Jawab soalan nombor 1 pengeksrekkan. Baca jawapan je. Garis je kan? Ya Azrina, ada masalah ke? Tu dia punya tamu nak cakap tu. Ya Allah. Betul lah Azrina. Suara emas ni. Awak ni pun tak ada suara ke Azrina? Sakit demam ke apa? Warga ada gangguan banyak di rumah tu, tak boleh nak buka speaker. Tak apalah. Okay. Kurang bijihnya bijih karbon. Okay. Kurang. Bukan kurang lah cik. Kan? Logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon. Maksudnya yang duduk atas karbon lah. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium perlu diekstrak daripada leburan. Bijihnya, kita bijihnya melalui elektrolisis. Kamu jawab apa Azrina? Melalui biji? Tak mana kamu ambil ni? Kamu tak pasang kot ni Azrina. Ada rasa lagi ni. Okay, melalui elektrolisis, leburan biji dijadikan elektrolit dan elektrod karbon digunakan sebagai ni. Okay, betul. Logam yang lebih dah, bukan kurang. Logam yang lebih. Okay, yang lebih reaktif means yang duduk di atas, yang logam yang duduk di atas karbon lah. Okay, dia tak boleh guna, dia tak boleh guna kaedah penurunan pemanggangan, dia kena guna kaedah ni, guna kaedah elektrolisis, pengekstrakan secara elektrolisis. Kena? Okay, baik. Nombor 2, cikgu nak dengar jawapan daripada Taib pun tak apa, senang kan? Taib je jawapan. Okay, jawapan daripada siapa pula ni? Syakirah lah, Syakirah. Enot, okay. Enot ketok lagi? Larutan aqueous, okay. Enot ketot larutan aqueous. 3 je ke? Ada lagi tak? 3 je. Okay, betul. Enot ketot larutan aqueous. Okay, yang mengandungi ion logam penyadur. Okay, yang ketiga, nak dengar jawapan Siti Aisyah? Enot ketot. Enot ketot. 2 je ke? Okay. Enot ketot. Betul? Enot dan juga ketot. Okay. Yang keempat yang ni elektrokoagulat. Okay. Pada enot, elektrod logam seperti aluminium dalam elektrod menghasilkan ion aluminium lah. Kan? Ikut dia punya nama kepingan aluminium, so ion aluminium. Penggumpalan berlaku apabila ion aluminium dan ion hidroksida serta bahan pencemar bergabung. Gumpalan ini disebut flok. Okay, yang kemudiannya tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okey, itu saja kelas kita. Habislah untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak untuk cikgu? Tak ada. Tak ada nak faham kot dah kelas hari ni dah.